Allah Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshu alaina min ghadini madika ya arhamar rahimin rabbi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Walasi jambi wa yuhdata misali ya fau fauli. Okey. Semua buka buku teks muka surat. Minggu sebelum ni kita dah belajar solat sunat witir kan. Jadinya buka muka surat 40 40 40. Buka muka surat 40 semua. Sebelum ni kita usah ulang sikit Sebelum ni kita dah belajar untuk solat sunat witir kan. Sunat witir ni apa? Usah ulang sikit Solat apa? Solat witir adalah solat penutup yang dilakukan setelah solat yang lain lah. Kita katakan solat witir adalah solat sunat penutup. Macam itulah kita faham. Solat sunat witir ni kena lakukan bilangan yang ganjil 1, 3, 5, 7, 11 kan. Tentu kena buat bilangan yang ganjil. Itu dinamakan sebagai solat witir. Ingat solat witir ni solat penutup. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu solat sunat tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid kan masjid. Tahiyyatul masjid. Masjid. Tahiyyatul masjid. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat tahiyyatul masjid. Apa? Yang baru masuk ke surat 40. Okey, tahiyyatul masjid ni apa? Kita tengok kat sini. Tengok dekat bintang kat pertama ni. Bintang kat biru pertama ni. Solat sunat tahiyyatul masjid ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan apabila seseorang memasuki masjid sebelum duduk. Apa? Dalam apa solat tahiyyatul masjid? Tahiyyatul masjid. Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan apabila seseorang memasuki masjid sebelum duduk. Macam kita pergi masjid kan. Tapi kalau kita pergi masjid, lepas kita ambil wuduk ataupun kita ambil wuduk kat rumah tu, masuk-masuk kita terus je solat sunat. Ni nama solat sunat kalau kau pasal orang bila-bila masuk masjid je ada yang orang solat sunat terus kan. Tu dinamakan solat sunat tahiyatul masjid. Kita tengok. Kenapa lepas tu kenapa kita kena melakukan orang tanya kenapa kita kena buat solat tahiyatul masjid? Ni jawapan dia. Ni bintang yang nombor 2 ni. Dia dilakukan untuk menghormati masjid sebagai tempat ibadat untuk orang Islam. Kita masuk rumah orang, kita bagi salam kan, tu adab kita dengan manusia. Jadinya adab kita dengan pencipta kita ataupun dengan Tuhan kita ataupun dengan Allah, kita dengan apa? Dengan melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Bunyi apa tu? Alif Farhan, tutup Alif Farhan. Yang tu dia masukkan sebab apa? Alif Farhan, mute suara awak Alif Farhan. Okey. Ustaz ulang Solat sunat tahiyatul masjid adalah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan apabila seseorang memasuki masjid sebelum duduk. Sebelum duduk. Tu dia masukkan solat tahiyatul masjid. Lepas tu kita kata kenapa kita kena melakukan solat tahiyatul masjid? Kenapa kita perlu untuk melakukan solat sunat tahiyatul masjid? Kerana ia dilakukan untuk menghormati masjid sebagai tempat ibadat umat Islam. Dia adab kita dengan Allah lah kan. Contoh kalau kita pergi rumah orang, kita adab kita dengan orang, kita bagi salam kan. Jadi kita pergi ke
kita pergi kalau kita pergi ke masjid, masjid kan rumah Allah, jadinya dengan menghormati dengan melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Ingat, hukum solat tahiyatul masjid ni sunat yang dituntut, sunat yang dituntut dalam akidah. Tu ni maka solat sunat muakkidah, solat sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Okey, kita tengok dalil pula. Dalil daripada naqli, dalil daripada hadis. Kalau orang tanya dalil ni untuk apa? Dalil ni untuk membuktikan bahawa amalan ataupun sesuatu perkara itu berdasarkan daripada Allah, daripada Al-Quran ataupun daripada Nabi. Jadinya kalau contoh orang tanya kita, kenapa yang solat tahiyatul masjid, kita datangkan hadis ni. Jadinya cukup dekat tu. Tak perlu tanya banyak. Sebab apa? Ini adalah sunnah Nabi ataupun suruhan daripada Allah Ta'ala. Itu je. Okey, dalil hadis. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Ibn Ribai Al-Ansari. Iza dakhala ahadukum al-masjidah. Iza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis. Nampak? Fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Yang ni yang mengatakan solat sunat ni tuntutan, sunat muakkidah, sunat yang dituntut kan. Iza dakhala, tengok apa maksudnya. Iza dakhala, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid. Iza dakhala ahadukum al-masjidah, apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis. Nampak fala kat sini, fala, janganlah kamu, maksudnya janganlah kamu, maka janganlah kamu duduk hingga hatta tu hingga hingga yusalli rak'ataini, hatta hingga kamu lakukan solat sunat 2 rakaat dahulu. Itu maksudkan. Tak buka. Tak dengar ke apa? Tak. Okey. Okey, dengar. Okey, Ustaz ulang Ini hadis daripada Nabi kan. Jadinya Ustaz ulang hadis yang mengatakan kenapa solat sunat tahiyatul masjid ni perlu. Jadinya hadis Nabi menetapkan hadis ataupun hadis yang kita lihat sini. Iza dakhala ahadukum al-masjidah, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah kamu duduk hatta yusalli rak'ataini, hingga kamu lakukan solat sunat 2 rakaat dahulu. Ini hadis mengatakan berkaitan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Ingat dia punya hukumnya sunat muakkidah, sunat yang dituntut. Tengok seterusnya. Kaifiat. Macam biasa. Kaifiat ni saya kata apa? Cara nak solat. Kita kata ataupun kita kata resepi ataupun cara-cara untuk solat. Ada maksud tu? Ilyas tidur ke tu? Ilyas tidur ke? Ilyas baring ke apa tu? Malin, izinkan saya pergi tandas. Pergi. Okey, seterusnya. Kaifiat solat sunat tahiyatul masjid. Okey, macam mana kita tengok cara-cara nak solat macam biasalah. So, kata apa? Solat ni tak kisahlah solat wajib ke, solat sunat ke, mesti ada 13 rukun ni. Betul tak? 13 rukun tu mesti ada dalam ni. Cuma yang membezakan ni ada sikit-sikit. Tapi 13 tu wajib ada. Okey, tengok cara-cara nak solat. Yang membezakan selalunya niat je. Usolli, lafaz niat solat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita angkat takbir lah. Niat berserta takbiratul ihram. Yang pertama, niat berserta takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga,
membaca surah Al-Kafirun atau surah-surah pilihan yang lain lah. Yang keempat, kita rokok. Dia macam solat sunat yang lain lah. Macam biasa je, lepas tu i'tidal. Lepas tu sujud, duduk antara dua sujud. Lepas tu sujud, lepas tu bangun rakaat kedua kan. Baca surah Al-Fatihah balik. Lepas tu surah pilihan lah, kita kata surah Ikhlas ke surah pilihan. Lepas tu yang ketiga rokok. Keempat i'tidal, sujud. Yang lima sujud. Yang keenam duduk antara dua sujud. Lepas tu sujud balik. Lepas tu duduk dan membaca tahiyat akhir. Dan yang terakhir, memberi salam. Macam biasa solat sunat tahiyat masjid ni. Benda solat sunat ni kebanyakan yang sama je. Yang membezakannya hanya niat sahaja. Kalau nak tengok solat yang berbeza, lepas tajuk ni. Tajuk dia solat sunat gerhana. Adalah beza-beza sikit tapi gerakan sama, cuma tambah sikit. Selain daripada solat tu, semuanya sama sahaja. Yang membezakan hanya apa? Hanyalah lafaz dan niat sahaja. Okay, seterusnya. Habislah. Okey. Selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid, digalakkan terus duduk dan berniat i'tikaf. Kalau contoh kalau lelaki ke atau perempuan yang pergi ke masjid kan, pergi awal waktu, duduk sebelum dah masuk masjid tu, kamu solat sunat tahiyatul masjid. Lepas solat sunat tahiyatul masjid, kamu boleh duduk dan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ya, tu. Ini alalang sekali je. Kalau macam datang masjid, sebab tu kalau kita kena datang, kita disunatkan untuk datang ke masjid lebih awal. Awal setengah jam ke, sejam ke awal ke. Bolehlah kita dapat pahala i'tikaf. I'tikaf ni banyak pahala dia. Sunat tahiyatul masjid pun banyak pahala dah. Lepas tu kita duduk, niat i'tikaf, macam-macam ni kita dapat ganjaran daripada Allah. Okey, yang seterusnya, hikmah solat sunat tahiyatul masjid. Hikmah dia apa? Hikmah solat sunat masjid. Ataupun dia punya kelebihan yang kita kata. Ataupun kita kata, kenapa kita perlu solat sunat tahiyatul masjid. Kenapa kita perlu solat sunat tahiyatul masjid. Hikmah tu macam tu lah. Yang pertama apa? Dikasihi oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, mendapat pahala mendidik diri menghormati rumah Allah. Yang itulah kita punya cara-cara antara cara-cara kita untuk menghormati ataupun beradab di dalam rumah Allah. Kalau kita pergi rumah manusia sekalipun, kita antara adab-adab dia, kita bagi salam kan, kita pilih waktu yang sesuai. Itu antara adab-adab dia. Tapi bila kita masuk ke rumah Allah, kita sujud kepada Allah dulu, nampak macam kita nampak macam apa? Nampak macam, walaupun dia sunat muakkidah, tapi dia nampak macam kurang beradab lah kan. Jadi kita sebab tu dia punya hukum dia, sunat muakkidah, sunat yang dituntut. Walaupun sunat yang dituntut tu nak hampir kepada wajib dah. Yang tu sebab kita perlu untuk solat sunat tahiyatul masjid. Okey, kamu tanya contoh, nanti ada soalan kan. Ustaz, kenapa kalau solat sunat tahiyatul masjid ni perlu hanya dalam masjid je ke kan? Orang tanya kita. Solat sunat tahiyatul masjid ni hanya untuk dalam masjid je ke? Ada soalan macam tu kan. Jadinya kamu kena ingat ni. Contoh macam kat kita sekarang, macam belah-belah Syalam tu, kadang-kadang surau pun dijadikan masjid, betul tak? Surau pun dijadikan tempat orang sembahyang Jumaat kan. Patutnya nama dia masjid lah, tapi kawasan tu nama surau. Ingat, kawasan ataupun surau yang hanya boleh dilakukan sunat tahiyatul masjid ialah surau yang didirikan atas surau tu solat sunat Jumaat. Yang tu je. Kalau contoh surau persendirian ataupun surau kampung je kan, yang orang tak sembahyang Jumaat kat situ hanya untuk sembahyang waktu-waktu yang surau ataupun surau persendirian, yang tu tak boleh dilakukan solat sunat masjid.
Yang boleh dilakukan, pemegang. Surau yang boleh dilakukan, yang kita katakan pendapat yang sahih ataupun pendapat yang asah, hanya boleh dilakukan surau yang didirikan solat Jumaat. Contoh macam dekat kita punya sekolah kan, ada dalam IKBN tu lah. Yang siapa yang pernah pergi sembahyang Jumaat kat situ, dalam tu hanya surau tu, bukan masjid. Tapi kenapa boleh solat, tapi boleh didirikan solat sunat tahiyatul masjid dalam surau tu. Sebab apa? Surau itu didirikan solat Jumaat. Dia ada lagi dia punya contoh surau yang wakaf, tapi panjang, babat tu dia panjang sikit. Tapi sekarang kamu perlu tahu, surau yang boleh dilakukan solat sunatul masjid hanya adalah surau yang didirikan solat Jumaat sahaja. Surau-surau kecil, surau-surau yang tu, surau-surau sendirian ke surau tu tak perlu, tak boleh. Ada yang kata boleh, tapi pendapat yang kuat kata tak boleh. Yang bolehnya ataupun pendapat yang kuat hanya boleh dilakukan pada surau yang dilakukan solat sunat, solat fardu Jumaat. Itu sahaja. Okey. Habis ya? Nak masuk ke? Ini panjang pula. Tak apalah, jadilah nanti. Yang ni minggu depan pula. Buku latihan, kamu cuba cek. Kamu buka buku latihan inovatif tu sekejap. Amani? Ya. Buka buku latihan fiqh tu kejap. Kalau merah tu. Awak cek. Ustaz tak buat baik. Ustaz tak ada buku tu. Anas cek. Adakah buku tu? Ada tak solat sunat tahiyatul masjid? Cuba tengok dalam tu. Ustaz tak ada buku latihan tu. Tak buat balik. Duduk sekolah. Cek Anas. Apa ni? Nyalin semua cek. Dia cari solat sunat tahiyatul masjid. Ada tak? Ali Farhan cek tak tu? Ada. Muka surat berapa? Muka surat 22. Sahaja. Muka surat 22. Anas tunjuk Saya kat dah siap. Anas tunjuk kat kamera awak je. Buku awak tu. Muka surat berapa? 22. 22 sahaja. Sahaja ke? Siap. Okay, 23 sunat gerhana dah. Macam tu. Okay. Tajuk tahiyatul masjid ada satu muka surat je ke? Ke ada banyak dalam buku latihan tu? Cuba cek. 3 je ada. Okay, kiranya 22, 23, 24. Macam tu muka surat. Ya. Anas buka nak tengok Anas. Letak buku kat kamera awak. Anas letak buku kat kamera awak. Nak tengok. Anas. Buka buku awak tu nak tengok. Saya 20. punya saya siap dah 22. 23 Saya dah buat. buat 22 sebab Ustaz dah suruh buat muka surat 1 sampai 26. Oh betul lah kan. Saya dah siap. Yang lain? Betul. Yang lain macam mana? Saya pun sama. Saya belum. Saya betul. Zakuan macam mana Zakuan? Saya belum. Zakuan dah ke? Tak apa. Dah. Yang dah siap tak payah buat apa. Yang tak siap tu jadinya kiranya Anas. Solat sunat gerhana muka surat 22, 23, 24. Macam tu Anas. Macam tu Anas. Okey. Kiranya Silap. latihan muka surat 22, 23, 24. Macam tu Anas. Okey, yang tu okey. Jadinya latihan kamu muka surat 22, 23, 24. Ingat 22, 23, 24. Semua ada buku kan? Aktiviti. Buku aktiviti lah. Nanti solat gerhana ni berarti panjang sikit tajuk ni. Dia ada perbezaan lah. Sunat gerhana matahari nama apa? Dia ada beza sikit nama. Kalau macam kita Melayu,
Kalau gerhana dengan matahari dengan bulan kita panggil gerhana je kan. Kalau Arab atau kita panggil khusuf ataupun kita panggil kusuf, dia beza huruf kaf dengan huruf khauf. Khauf ah. Kha macam kha tu. Kusuf kejap. Macam mana nak share whiteboard? Contoh. Nampak kat depan? Nanti kalau untuk gerhana kan, dia ada khusuf, ni kha. Kha, sin, waw, fa. Yang ni khusuf. Dan satu lagi, kusuf. Loh. Kusuf. Ni fa, ni titik. Satu lagi, kaf, sin. Waw, fa. Benda yang sama, cuma yang membezakan kalau khusuf, khusuf ni atas ni, kalau kha ni dia untuk khusuf untuk bulan, gerhana bulan. Khusuf bulan. Kalau kusuf ni, fa ni, kaf ni untuk matahari. Untuk matahari. Nampak kat depan? Ini untuk minggu depan. Tak apa, Ustaz bagi. Nampak. Ustaz bagi tahu sikit-sikit. Matahari. Matahari. Yang ni untuk khusuf untuk bulan. B-U-L-A-N. Kalau bahasa Melayu kita panggil gerhana matahari, gerhana bulan. Tapi kalau Arab dia ada spesies atau spesies kita panggil bahasa yang lebih spesifik. Spesifik saya panggil apa? Detail sikit lah kita katakan, tapi teliti sikit. Khusuf, kha ni khusuf untuk bulan. Kalau kusuf, kaf ni untuk ni, nampak beza dia. Sekejap. Ni, huruf yang beza dia ni. Kaf dengan kha. Itu yang bezakan dia. Khusuf bulan. Kusuf untuk matahari. Okay, jadinya tak apa. Untuk latihan hari ni, jadinya kita dah belajar. Yang baru masuk, kita hari ni belajar muka surat 40, iaitu solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat apa? Solat sunat yang dilakukan apabila seseorang masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Jadinya sebelum kita sampai masjid, sebelum duduk kita disunatkan untuk solat sunat 2 rakaat. Ia dilakukan untuk menghormati masjid sebagai tempat rumah Allah ataupun sebagai tempat ibadat. Ni dalil dia iza dakhala ni. Lepas tu kaifiat dia macam biasa, niat dia usolli sunatan tahiyatul masjid ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kaifiat dia, cara-cara dia macam biasalah, macam solat sunat yang lain. Okey, lepas tu habislah, tak ada apa dah. Okey, semua jadinya latihan muka surat 22, 23, 24 yang baru masuk. Latihan muka surat 22, 23, 24. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa minggu depan tajuk 22, 23, 24. Okey. 22, 23, 24. 22, 23, 24. Okey, baca doa ambil belajar semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini astaghfiruka alam dari hidayah di wajah hadani waladan ini amin. Amin. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.